Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyah. Kisah yang ke-89, iaitulah kisah Sayyidina Abdullah bin Umar bersama dengan 9 orang Ansar berjumpa Nabi SAW, minta nasihat, panduan yang ringkas tentang kehidupan, hakikat kehidupan. Ataupun dalam bahasa kita ni, minta tip. Mudahlah kita guna bahasa tip, lebih senang. Soalan dia ni, siapakah orang cerdik? Allahu Akbar. Soalannya mudah, jawapan bagi Nabinya mudah. Yang payahnya bagi kita nak laksanakan apa yang diwasiatkan, apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, itu yang payahnya. Itu yang payahnya. Baik, para pelajar sekalian, kita mula dengan baca teks nas hadis. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashirah. Ibnu Umar menceritakan bahawa dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni salah seorang daripada 10 orang. Maknanya Ibnu Umar bersama dengan 9 lagi sahabat dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak-agaknya dia jumpa dengan ketua negara, pemimpin teragung pada masa itu. Agak nak minta apa? Minta projek ke? Minta bantuan ke? Minta subsidi ke? Dia orang ni, dia tak nampak yang kecil-kecil. Dia akan minta yang besar, yang faedahnya berterusan. Faqama rajulun minal ansar. Seorang laki-laki di kalangan Ansar bangun, berkata, Ya Nabi Allah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akyasun nasi wa ahzamun nas. Tengok, soalan dia sangat ringkas, simple, mudah, pendek. Orang tak bercakap panjang-panjang, minta apa banyak-banyak. Dia kata, man akyasun nas, siapakah orang aqal wa aftan, orang yang paling bijak, yang paling cerdik di kalangan manusia ni Rasulullah. Dia kata, siapa orang yang paling bijak, orang yang paling pandai, yang paling bijak atas dunia ni. Kalau zaman kita ni, kita kata ada 10A, 12A SPM lah kan. Wa ahzamun nas asyaddu dabtan wa itqanan li amri. Orang yang pandai, manusia yang pandai mengatur, menyusun atur. Itu dia panggil asyaddu dabtan. Pandai dia punya susun kehidupan dia. Siapa? Maknanya soalan ini menarik. Siapa orang yang paling cerdik? Siapa orang yang paling pandai mengatur kehidupan? Qala sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum zikran lil maut. Para pelajar, tulis besar-besar. Kita nak jadi orang bijak juga, orang pandai, sudah pastinya ini calon dia. Aktsaruhum zikran lil maut. Orang itu orang yang banyak mengingati kematian. Banyak ingat kematian. Wa aktsaruhum isti'dadan lil maut. Orang yang paling banyak membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Ulaikal akyas, itulah orang cerdik.
Itulah orang bijak. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Kalau ini sifat kamu, pandai menyusun atur, bijak mengatur kehidupan, kamu akan berangkat berlalu dengan kemuliaan hidup atas dunia dan mendapat kemuliaan hidup di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang yang mulia, orang yang hidup dimulia oleh Allah di dunia dan mendapat karamah, kemuliaan, limpah kurnia Allah yang besar di akhirat. Kata di tuan Syekh kitab, hadisun hasan. Hadis ini hasan bimutaba'atihi wa turuqihi. Itu istilah ilmu hadis. Ilmu hadis ni kita kena belajar juga. Jangan duk main ilmu hadis, kita baca hadis ni asal ke hadis. Orang tulis hadis kat pakai gomo belaka. Bila ada orang tegur kita tentang sanad hadis ke apa, kita pula pelekehkan disiplin ilmu hadis. Kita kata ini orang kerah kepala, bukan orang nak mengaji. Jadi kita belajar ilmu hadis, istilah dia kena ada. Hasan bimutaba'atihi wa turuqihi. Sebagaimana asal hadis ini, rawahu Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Maut wa Tabarani fi Saghir fi Al-Mu'jam As-Saghir bi isnadin hasan. Wa rawahu Ibnu Majah mukhtasaran bi isnadin jayyid wal Baihaqi fi Az-Zuhdi. Sebagaimana kata muhaqqiq, alhamdulillah dia sempat hidup bersama dengan seorang syekh besar di Urdun, Syekh Syu'ib An-Naud. Dia kata, aku tanya Syekh Syu'ib An-Naud hatifian, faqala hadithun hasan bimutaba'atihi wa turuqihi. Alhamdulillah. Sekali ini pun alhamdulillah anda tengok perkembangan baik di kalangan pelajar-pelajar kita yang banyak suka bertanya tentang hadis ni macam mana. Hadis ini apa sanad dia? Kita kata ini satu perkembangan yang baik untuk keharmonian, kelestarian ilmu. Tapi yang kurang baiknya kepada ustaz, terpaksa kena cari sana semak sini. Tapi tak apa, kita nak membudayakan masyarakat kita ni dengan mencari yang sahih. Tak apalah ustaz-ustaz sabar. Allah Ta'ala ganjari pahala kepada tuan-tuan ustaz semua kerana melayani, membantu para jemaah untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini istihbab, sunat, elok, comel, molek, banyak mengingati mati. Jangan ingat saja. Wal isti'dadilah, dan membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Kalau setakat ingat saja, tak ada persiapan, tu orang panggil bahasa jenis ingat yang tidak memberi faedah. Daripada hadis ini, sebahagian pendakwah menyebut dan Abu Anas menviralkan, mentularkan soalan ini kepada para jemaah. Apa dia soalan? Banyak kali dah kita tanya, tapi malam ni rasa nak tanya lagi kerana sesuai dengan tajuk kita ni. Tajuk kita ni, aktsaruhum zikran lil maut. Orang yang kuat mengingat kematian. Baik. Soalan kita, apa beza? Tulis. Mal farqu, apa beza di antara takut mati dengan ingat mati? Apa beza? Tuan-tuan, laju sikit. Apa beza di antara ingat mati dengan takut mati? Sudah pasti ada perbezaan. Nampak macam tak berbeza, tapi dia ada perbezaan. Sebab tu Nabi kata sini, dia tak kata khauful maut. Nabi kata zakiran lil maut. Ingat pada mati. Takut mati semua orang takut. Orang kaya takut, miskin takut, yang baik pun takut, yang tak baik pun takut. Tapi yang kita nak di sini, orang yang mengingati mati, bila dia ingat, dia akan berhati-hati dalam gerak kerja dia, tutur kata dia, kerja buat dia. Sebab apa? Sebab bila kita mati, kita yakin di sana ada hari pembalasan. Ada hisab, ada perhitungan yang sangat menakutkan kita. Ini para jemaah sekalian, kita kena ingat. Baik. 10 tajuk maudu'at allati tusar yang kita nak bincang dalam kisah kita ini. Yang pertama,
rawi hadis nama dia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Sudah dapat kesan siapa dia ni. Anak Umar bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi, Abu Abdurrahman Al-Makki. Dia masuk Islam waktu dia saghir, waktu dia masih kecil masuk Islam. Dan berhijrah bersama dengan bapa dia ke Madinah Al-Munawwarah. Ustusghira fi Uhud. Waktu peperangan Uhud tahun yang ketiga, Ibnu Umar dianggap kecil. Dia suruh balik tu. Tunggu balik nanti kita pergi berperang. Kalau mati awal rugi. Sebab apa? Sebab bila dia mati belum balik, standard level dia tak sama. Orang yang sudah balik boleh full pahala untuk dia. Balik dulu. Thumma syahid al-Khandaq. Habislah. Lepas pada tu peperangan Khandaq dia ikut, Bai'atul Ridwan di Hudaybiyah dia ikut, dan peperangan-peperangan yang lain. Kata Hafsah, anak dia, kakak dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Abdallah rajulun salih. Nabi kata Abdullah ni rajulun salih. In law kana qama min al-lail, andainya dia sentiasa solat malam. Nabi kita puji Ibnu Umar sebagai rajul salih, seorang laki-laki yang salih, tapi dia kena bangun solat malam. Kita insya-Allah kalau kita nak jadi orang salih, biarlah malam-malam kita sama ada dengan ilmu, muzakarah ilmu, murajaah ilmu, ataupun dengan Quran, ataupun al-ittisal bi rabbis samawat, kita berhubung dengan Allah Azza wa Jalla melakukan solat. Baik. Itu kata Hafsah. Tengok berapa orang puji dia malam ni. Kita tanda. Satu, Hafsah kata. Yang kedua, Hafsah tak kata. Dia dengar Nabi bersabda, inna Abdallah rajulun salih. Yang kedua, Ibnu Mas'ud kata, tidak ada di kalangan Quraisy orang yang sangat menjaga nafsu dia daripada dunia, daripada godaan dunia, lain daripada Abdullah bin Umar. Abdullah ni zuhud orangnya. Tak tergoda dia dengan dunia. Masya Allah. Yang ketiga, waqala Jabir, ma minna ahadun. Tidak ada siapa di kalangan kita ini orang yang digoda oleh dunia kecuali ada kecenderungan kita kepada dunia. Illa Abdullah, illa bin Umar. Ibnu Umar, dunia mari, dia ambil dengan tangan, dia masuk dalam poket, tak masuk dalam hati. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, tengok dia panggil susunan tu bagus. Mula-mula Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in. Ibnu Musayyib ni ulama tabi'in. Mata yaumun mat. Matilah. Banyak benda yang mati pada hari kematian Ibnu Umar. Mana ilmu pun hilang. Banyak perkara lah. Maksud dia mata yaumun mat. Tidak ada seorang manusia yang aku suka bertemu dengan Allah seperti, untuk membawa amalan seperti seorang itu lain daripada Abdullah bin Umar. Allahu Akbar. Dia kata aku kalau boleh tiru Ibnu Umar dalam ibadah, aku rasa puas hati nak bertemu dengan Allah. Waqala Zuhri, juga tabi'in. Zuhri kata la na'dilu bi ra'yi ahadan. Kami kalau pandang Ibnu Umar macam ni, kami tak akan cari pandangan orang lain. Mana memadailah pandangan dia tu. Qala Malik. Tu dah darjat kepada Imam 4 pula. Qala Malik, aftanna sittina sanah. Dia mengeluar berfatwa menyelesaikan masalah 60 tahun menjadi mufti. Ibnu Umar. Waqala Az-Zubair, dihabilah. Ini sejarah. Az-Zubair kata apa? Ibnu Umar berhijrah, umur dia 10 tahun. Betul lah. Uhud tahun yang ketiga, mana umur dia 13 lebih ya? Belum balik. Kemudian Khandaq 2 tahun berikutnya, 15. Itu dia panggil ilmu analisa dari sudut sejarah. Ulama-ulama kita ni bijak. Dia mati ketika umur dia mati pada tahun 73 sebagaimana yang diputuskan oleh sebahagian ulama sejarah. Allahu Akbar. Masya Allah. Kata di Raja' bin Haywah rahimahullah, atani Na'ab bin Umar. Ketika kami sedang duduk, tiba-tiba datang maklumat kata Ibnu Umar meninggal.
sedang kami duduk dalam majlis Syekh Ibnu Muhayriz, ulama besar. Bila sampai maklumat, Ibnu Muhayriz kata apa? In kuntu a'uddu baqa' Ibn Umar aman li ahli al-ard. Aku duk kira kalau Ibnu Umar ada, masih ada lagi keamanan untuk umat ini. Mana masih lagi ada orang soleh, ada orang yang memberi bimbingan, orang yang memandu masyarakat. Tapi bila sudah mati, kita bimbang nanti banyak berlaku bala dan lain-lain. Allahul musta'an. Kelebihan Ibn Umar sangat luas, banyak. Tuan-tuan, insya-Allah Tuan Syekh ni kata kita akan bincang tajuk khas tentang rawi-rawi kita ni di jilid yang terakhir nanti, insya-Allah. Agak-agaknya kita panjang umur, sampai di sana kita baca. Baik. Balik kepada kisah. Abdullah bin Umar bersama dengan 9 orang sahabat dia pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun minal ansar. Seorang laki-laki di kalangan ansar bercakap. Ibn Umar tak namakan siapa dia. Tak kata siapa dia. Lam yuhaddid. Dan tuan-tuan kena ingat, tidak mengenali nama di kalangan sahabat tidak memberi mudarat. Ini kita kena letak. Ulama hadis telah meletak satu kaedah bahawa as-sahabat itu diletak sebagai orang yang adil. Tak tahu nama pun tak apa. Yang penting berkata seorang sahabat Nabi. Tabi'in menyebut dengan sanad dia berkata seorang sahabat Nabi. Itulah. Yang pentingnya 9 orang ini bagaimana pemikiran dia, bagaimana sifat dia. Itu yang penting. Dan bagaimana mereka mencintai ilmu itu. Baik. Yang ketiga, bila mereka ni ada beberapa isu yang seumpama ini, sahabat-sahabat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya soalan yang pendek, jawapan mantap. Iyalah jawapan Nabi. Nabi jawab dia dengan jawami'ul kalim, ucapan pendek yang mengandungi makna yang panjang. Tuan-tuan tanda, cepat sikit kita laju sikit ni. Yang pertama, an Abi Amrin waqila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah dia kata radhiyallahu anhu, dia kata apa? Qultu ya Rasulullah, aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Rasulullah, ceritakan kepada saya, ringkaskan kepada saya apa perkara yang saya nak buat dalam Islam ini. Saya tak nak tanya lagi orang lain. Mana tak perlu ditafsirkan huraian. Dengar aja, faham, boleh buat. Dia punya pandai tanya soalan ni. Cerdik dia punya cara bertanya, hebat. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman dengan Allah, kemudian kamu istiqamah di atas landasan iman, lakukan semua rukun iman, rukun Islam dan lain-lain tuntutan Islam, kamu buat semua, selamatlah kamu. Hadis rawahu Muslim. Soalan yang kedua juga pendek, iaitu soalan Huzaifah ibnul Yaman. Dia kata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khair. Biasanya orang ramai dia mari tanya Nabi benda-benda baik. Nak syurga, nak itu, nak ini, nak baca zikir. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarri makhafata an yudrikani. Aku suka tanya benda buruk, bimbang-bimbang takut kita terjebak dengan benda tu. Ini pelik kan? Aku suka tanya benda buruk, benda tak baik, takut terjebak dengan perkara itu. Dia kata, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kami dulu zaman jahiliyah dalam keadaan buruk perangai, macam-macam perangai. Faja'anallahu bihal khaira. Allah Ta'ala telah bawa kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Adakah selepas yang baik ini mari pula buruk? Sekarang ni kita baik, zaman Nabi. Lepas pada ni adakah berulang balik keburukan itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata, ya, akan berlaku. Dan selepas buruk itu ada baik pula? Qala na'am. Nabi kata ada. Mana dia pasang surut dia panggil, naik turun.
Wa fihi dakhan. Selepas pada buruk tu mai balik semula, tapi dakhan. Dakhan ni dia panggil ada bercampur. Ada yang baik, ada yang buruk. Tak ada lagi baik khalis macam zaman Nabi, sudah tidak ada. Qultu wa ma dakhanuhu, apa yang menjerubukan, yang menyebabkan kelabu, tidak solid, tidak pure kebersihan pegangan orang pada masa itu. Kenapa? Qala sallallahu alaihi wasallam, dengan tuan-tuan, qaumun yastannuna bighairi sunnati. Nabi kata akan ada kaum yang mengambil sunnah bukan dengan sunnah aku. Hak sunnah Nabi kita tak tepi. Kitab Bukhari, Muslim dipegang, dia dibaca untuk ambil berkat, tapi amalan kita amal dengan apa yang kita jumpa. Amalan orang tu, amalan orang ni, tok ayah ni, tinggal yang sunnah akan berlaku. Wa yahduna bighairi hadi. Mereka mengambil bimbingan lain daripada bimbingan aku, petunjuk yang aku bawa. Kita tahulah petunjuk Nabi ni petunjuk irsyad. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu kenal, kamu engkar apa tu. Panjanglah hadis ni. Yang pentingnya cara gaya sahabat itu. Hadis ni muttafaqun alaih. Soalan yang ketiga daripada soalan pendek ni, seorang perempuan nama dia seorang lelaki. Wa an Jariyah bin Qudamah. Qala anna rajulan, tengok ni. Anna rajulan, seorang laki-laki mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li qawlan wa aqlil la'alli a'ihi. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya, katakan kepada saya satu perkataan, wa aqlil, tapi pendek je, jangan panjang. La'alli a'i, supaya saya nak ingat. A'i dengan mana ahfazu wa udrikuhu. Rasulullah tolong pendekkan ucapan sebab saya nak ingat, nak hafal. Kita pun tak boleh cakap panjang-panjang, tak telinga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Ya salam. Nabi kata jangan marah. Fa'ada alaihi miraran. Dia pulang lagi. Nabi kata la taghdab. Katanya sampai 3 kali Nabi kita ulang, la taghdab, la taghdab, jangan marah. Tengok hadis ni pendek. Rawahu Ahmad wal lafzu lahu wa huwa hadisun sahih. Alhamdulillah. Baik. Isu yang keempat, Al-Ansari. Al-Ansari yang bercakap pada dalam kisah kita ini, dia bersama dalam 10 pemuda yang jumpa Nabi SAW. Ma'akyasu wa ahzam. Siapa orang yang paling cerdik, siapa orang bijak menyusun kehidupan. Siapa? Tujuan dia tanya Nabi SAW itu untuk dijadikan contoh, panduan amalan dan model. Sahabat-sahabat ni dia tak mari tanya suka-suka je. Dia tanya mimbabi al-amal wat tamassuk wal iktida. Tuan-tuan kena ingat sini. Ada setengah kita ni, masyarakat kita ni, dia panggil al-mul'ina bi hubbis su'al. Ada orang ni suka bertanya. Dia tanya benda pelik-pelik. Ustaz apa ni nak jawab. Kita kalau kita tanya perkara yang kita nak tahu ataupun yang berkait dengan kehidupan, itu dipuji. Tapi kalau tanya yang pelik-pelik, macam mana susahlah kita. Nabi Adam dengan Hawa dulu kahwin, berapa mah kahwin? Penat. Nabi Musa kahwin dengan anak Syekh Madian tu, berapa orang saksi contohnya. Apa punya cerita soalan-soalan yang tidak memberi pulangan untuk panduan kita hidup hari ni. Kalau apa nama? Dia mah kahwin dia nu jaga kambing. Mu nak ikut jaga kambing ke dia zaman sekarang ni. Apa benda. Baik. Jadi soalan biarlah soalan yang berbentuk realiti, soalan yang semasa, soalan yang orang panggil yang menyentuh tentang kehidupan kita untuk dijadikan panduan. Itu patut ditanya. Baiklah. Sahabat-sahabat dia tak mari tanya saja-saja, dia tanya untuk beramal. Isu yang kelima, Nabi SAW memberi jawapan yang cukup mantap.
Dalam bahasa kita sekarang ni, bahasa orang muda, dia kata soalan sentap. Jawapannya sentap. Nabi kata aktsaruhum zikran lil maut, orang yang paling banyak mengingati mati. Wa aktsaruhum isti'dadan lil maut, orang yang paling banyak membuat persiapan untuk mati. Bas. Dalam kepala kita tadi mesti Nabi kata orang yang bijak berniaga, satu hari dia punya keuntungan sampai 100,000 ke, dah 1,000 dirham, 2,000 dirham, dinar. La, Nabi kata aktsaruhum zikran lil maut wa aktsaruhum isti'dadan lil maut. Bas. Allahul musta'an. Sebab apa para pelajar sekalian? Bila kita ingat ke mati, kita tidak akan berani langgar batasan Allah Taala. Sebab kalau kita langgar, kita tahu kita berdosa. Bila kita berdosa akan dihisap. Hisap tak lepas, na'uzubillah, neraka masuk. Apa nak buat? Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang para pelajar sekalian. Baik. Maka soalan-soalan yang ditanya tadi untuk apa? Untuk dibuat garis panduan. Maka yang keenam, contoh-contoh dengan ni. Isti'dad lil maut, apakah persiapan kita nak mati? Ni dalam kitab ni ringkas. Kalau tuan-tuan nak panjang, tengok dalam syarah kita kepada kitab Anak Kunci Syurga, ataupun kitab yang panjang lagi, kitab Bimbingan Mukmin. Alhamdulillah, Bimbingan Mukmin kita sudah khatam 100 siri lebih. Ada admin kita sudah share dalam grup, di Facebook pun ada link dia. Tengok, tulis kitab Bimbingan Mukmin 150 siri, tuan-tuan boleh ambil dengar baca. Beli kitab, talaki. Saya nak ulang balik 100 siri, 150 siri ni berapa tahun? Kalau seminggu sekali, sebulan baru 4 kali. Setahun 48. Berapa tahun nak habis? Allahu Akbar. 4 tahun baru khatam. Tuan-tuan boleh ambil, boleh khatam dalam masa PKP ni, insya-Allah. Setiap hari satu kuliah. Kena rajinlah belajar. Mudah-mudahan kita dapat faedah daripadanya. Baik. Persiapan nak mati, di antaranya yang pertama, il-iksar minal amalis salih. Perbanyakkan beramal-amal, melakukan kerja amal soleh. Kena banyakkan amal soleh. Tuan-tuan kena ingat, dia punya parameter ataupun skema nak jadi amal soleh, kita sudah ulang banyak kali. Yang pertama, ikhlas. Dalam amalan kita, yang pertama ikhlas. Yang kedua, mutaba'atun Nabi, ikut yang diajar oleh Nabi SAW. Barulah dia jadi apa? Jadi soleh. Amalan tu baru jadi soleh. Baik. Jadi kalau kita, yang kedua, yang pertama lagi, bila kita buat amal soleh, insya-Allah nanti timbangan kita nanti berat yang soleh. Sebab itu pemberat timbangan kena cari yang sahih. Jangan cari yang orang duk bawa hadis-hadis plesu, cerita-cerita pelik, jangan. Cari yang sahih. Allah, banyaklah cerita karut yang keluar ni. Ini hari, biarlah. Kalau cerita kan dia orang cari pula, susah. Yang kedua, hal ni agak berat. Istihlal man zalamahum wa raddul huquq ilaihim wa talabul afu. Hendaklah kita settlekan, selesaikan dengan orang-orang yang kita khianat atas dunia ni. Tak kira lawak khianat apa pun, khianat ambil harta dia ke, khianat buat fitnah kepada dia, khianat mencerca dia, khianat macam-macam khianat yang berlaku atas dunia ni. Khianat ni bukan pukul orang saja, ambil harta orang saja, maki orang, mengumpat orang pun khianat. Na'udzubillah. Hantar balik hak orang. Kalau ada hak orang, kita pinjam, kita berhutang, kita apa, hantar balik. Kalau kita bersalah dengan orang tu, mintalah maaf. Allah. Senang ke payah? Dia kata hak ni berat sikit ni. Berat hak minta maaf tu, berasa tak apa nak mengaku salah ni kita ni. Yang ketiga, kitabatu wasiyah.
Ini jarang kita. Tulislah wasiat. Tulis wasiat. Bertulis. Cuma wasiat ini tak boleh, harta tak boleh wasiat kepada anak-anak. Kepada pewaris tak boleh. Harta tidak boleh diwasiatkan kepada pewaris. Habis, kita wasiat pada orang lain. Oh. Boleh tak kalau saya nak tulis wasiat untuk waris? Naam, boleh. Wasiat apa? Al-wasiyatu bitaqwallah. Kita wasiat supaya mereka takut pada Allah Ta'ala. Bagus. Hei anakku, jaga solat, jaga ibadat, ikut sunnah, yang perempuan tutup aurat. Itu dia panggil wasiat yang baik. Tulis. Oh, kalau tak tulis pun tak apa. Wasiat ni imam setiap minggu duk wasiat atas mimbar. Itu orang lain. Bapak dia belum wasiat. Dalam bab harta, elok kita wasiatkan. Ikutlah 1/4 ke 1/3 ke 1/5 harta kita. Kita wasiat untuk apa? Kita wasiat untuk jalan Allah. Yang keempat, tajhizu kafanihi. Oh, berat tu Syekh ni. Dia kata kalau boleh lah, kain kapan pun beli dah siap untuk rumah. Satu set kain kapan sudah ada. Paling tidak kalau kita mati malam ke siang, kain kapan sudah ada. Banyak lagi lah sebenarnya. Dia kata ada orang ulama zaman dulu, dia buat gali kubur siap dah. Dia pergi gali dah kubur. Dia masuk malam-malam nak lembutkan hati di situ. Banyak lagi sebenarnya. Tapi anda ringkas ikut Tuan Syekh sebut 4, saya sebut 4. Yang lain-lain tuan-tuan tengoklah dalam rakaman kita tentang persiapan menyambut mati lebih detail. Baik, isu yang ketujuh. Nabi kata tadi, siapa yang membuat persiapan untuk mati, apa dia? Banyak ingat mati, zahaba bisyarafid dunya, dia akan pergi esok di akhirat dengan kemuliaan. Kemuliaan di atas dunia, mendapat karamah di akhirat. Syaraf. Apa sebab? Tuan-tuan ingat. Bila kita ingat mati, tanda. Ni dia panggil samarah. Samarah ni kesan ingat mati. Tadi cara nak ingat mati, istiadat, persiapan. Ini kesan. Tulis kesan ingat mati. Yang ketujuh ni. Bila kita ingat ke mati, kita akan perbetulkan balik channel-channel yang rusak. Balah dengan orang, dengki dengan orang. Kita akan minta halal dengan orang. Kita minta maaf dengan orang. Kita banyak berhadapkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia datang kita tak tepi. Dia masuk dalam genggam kita ambil. Tapi nak kejar tidak. Itu ibaratnya. Letak dalam poket, jangan letak dalam hati. Boleh. Musuh-musuh yang kita bermusuh dulu, kita berdamai dengan dia. Kecuali dia musuh Islam, kita lawan dia kerana Islam, bukan kerana peribadi kita lah. Kita baikkan cakapan kita. Banyaklah. Tuan-tuan boleh katakan, bila orang tu ingat ke mati, biasanya dia akan apa? Akan baiklah kehidupan dia. Baik, yang ke-8, Nabi kata dia akan dapat karamah. Apa karamah? Kemuliaan di akhirat esok. Di akhirat esok dia akan dapat kemuliaan. Kita akan datang bertemu dengan Allah dengan lembaran amalan kita putih, bersih daripada dosa-dosa, penuh dengan kebajikan. Kita dapat surat pun daripada tangan kanan. Allahu Akbar. Jadi bila kita sudah ingat nak mati, kita atas dunia ni kita settle dengan makhluk, kita perbetul, kita taubat istighfar dengan Allah Azza wa Jalla. Bila kita mati, Allah Ta'ala akan bagi kemuliaan kepada kita di dunia, dan karamah, kemuliaan, kebahagiaan di akhirat esok dengan mendapat apa? Mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, yang ke-9, khas untuk orang-orang yang sudah sampai 6 siri. Kita semua ni dekat-dekat 6 siri kan? Orang pencin lah zaman kita sekarang ni, pencin. Waman ballaghahu Allahu sittina min umrihi, dengan siapa yang Allah Ta'ala sampaikan umurnya hidup 60 tahun. Dengar ni, tok-tok ayah, toknya, opa-opa 60 tahun, faqad a'zara ilaihi, Allah Ta'ala telah beri keuzuran kepada dia selama 60 tahun. 60 tahun, stop lah. Bukan masa lagi untuk kita nak
nak mengejar dunia, bukan masa lagi untuk kita nak berambak dengan kedudukan, bukan masa lagi, sebab masa ni masa buat istiadat untuk mati. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka dalam hadis Nabi kata tidak diberi keonzoran lagi orang sudah sampai 60, tapi kita tengok di Malaysia ni orang 60 yang duduk kelai ni, ada bubuk kerusi ni, geng-geng 60 ke atas, 60, 70, 90 tahun, boleh lagi dia berembah nak bubuk kerusi, nak berubah harta maksud dia, kedudukan. Maka ini pengajaran kepada kita orang muda, jangan berebut kedudukan dunia, sebab dunia itu akan hilang. Kita yang sudah tua ni, sudah 60, marilah kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla cepat-cepat. Kita bersyukur kepada Allah kerana Allah panjangkan umur kita kepada saat ini. Alhamdulillah. Ni kita bimbang, orang 60 tahun baru duk bicara nak pergi buka kebun lah, nak bukan kita kata patutnya tuan-tuan yang sudah sampai 60, sudah pencen inilah waktu kita nak buka kitab, waktu nak buka Quran, waktu nak buka lembaran-lembaran safahat, amalan-amalan yang baik. Tak salah nak pergi berkebun, silakan, nak pergi bisnes silakan, tapi biar ada seimbang. Yang tu sambilan ini yang penuhnya. Tak apa Ustaz, ramai lagi kawan saya 70 tahun pun nampak sihat molek lagi tu, boleh jadi tu jadi ni. Kita kata jangan duk tengok orang, kita tengok kita. Allahu Akbar. Baiklah, bila orang sudah tua, manusia sayang kepada kita, alhamdulillah. Kalau manusia tak apa sayang, biar Tuhan sayang. Ya, sebaik-baiknya disayangi oleh manusia, diredai oleh Tuhan. Itu yang terbaik. Kalau saya tak apa asal Tuhan redha, biar manusia benci, tak nak juga kita. Sebab iza ahabballahu ta'ala al-'abda, bila Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia akan maklum pada Jibril. Jibril bagi tahu pada penduduk langit. Ya semua ni, Allah Ta'ala sayang kepada fulan di bumi, fa'ahibbu, hendaklah kamu sayang. Masya Allah. Jadi kita kalau boleh sayang, semua orang sayang, baik. Kalau tak dapat juga, kita bertembung, kita nak mempertahankan yang benar, dibenci oleh manusia, biarkan. Asalkan Allah sayang. Kan kita belajar dalam hadis 40 baru ni. Kan? Siapa nak suruh Allah sayang, siapa nak suruh manusia sayang, ada belaka tu. Baik, yang terakhir sebagai penutup, fa idza kana al-amru kadzalik, kalaulah manusia ni tak sama kedudukan dia, orang yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala, lagi panjang umur, lagi tinggi darjat, maka kita yang belum sampai 60, jangan tunggu 60 nak jadi baik. Baik sekarang. Nantilah Ustaz, nanti saya pencen, saya jadi orang baik lah, pergi masjid lah, tak perlu. Ada seorang makcik ni, saya nasihat dia tak dengar. Suruh tutup aurat, tak, berjambu keluar, buat apa. Lama-lama saya jumpa dia tutup aurat. Saya tersenyum, alhamdulillah. Dia pun ketawa. Dia kata, Ustaz kata kat saya tu kan, iyalah, saya Ustaz terpaksa dah kena bertutup aurat dah, kena tutup rambut sebab dah uban. Kata makcik ni. Aku ingat ke dia insaf, rupanya dia tak malu dengan uban, tutup kepala. Na'udzubillah min ghadabillah. Macam-macam perangai manusia atas dunia ni. Jadi kita cuba, pemuda-pemuda, anak-anak kita membesar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan tunggu tua baru nak jadi baik lah. Kita tak tahu di mana sekarang ni pula, ni zaman Covid ni pula, zaman mati pelik-pelik ni, ya Allah. Kiri, kanan, depan, belakang, kawan-kawan kita mati. Kejap-kejap orang ni kena tidur, lepas tidur tak bangun. Ada juga yang tidur bangun. Jadi kita kata, baiklah, muslimin dan muslimat, marilah kita berpada-pada. Yang pentingnya, tuan-tuan dan puan-puan kena buat persiapan sentiasa mengingati mati. Jangan takut ke mati, takut orang mati lain. Kita ingat mati maknanya kita tak akan buat maksiat. Kenapa tak buat maksiat? Takut mati. Kenapa banyak zikir, banyak ibadat? Kerana takut mati. Ingat ke mati, kita nak akan mati. Jadi biarlah kita hidup dalam suasana yang sentiasa ingat kepada Allah, ingat kepada kematian. Kita isi masa kita ini dengan perkara yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beranugerahkan kepada kita menjadi orang yang cerdik, orang yang bijak, perancang strategi yang hebat, dan kita mati juga dengan husnul khatimah.
layak ke syurga Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.